Salam sejahtera dan salam sorakku sayang. Saya Ernest Judatan Seribu bawakan anda Buletin UKAS edisi petang 9 Mei 2020. Tumpuan berita petang ini mengenai intipati sidang media harian COVID-19 oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas pada Sabtu. Sarawak merekodkan 4 lagi kes positif COVID-19 baru dengan masing-masing 2 kes dari daerah Kuching dan dari daerah Terbeduk. Sementara itu, terdapat 16 kes dari Hospital Umum Sarawak telah sembuh dan dibenarkan discharge. Daripada jumlah keseluruhan kes, peratusan positif kes COVID-19 yang telah sembuh dan pulang ke rumah adalah 64.58%. Bilangan person under investigation pada hari ini banyak 40. Jumlah person under investigation yang masih menunggu keputusan mahkamah pada hari ini adalah 20 kes. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS memberitahu terdapat 2 penambahan kes melibatkan petugas kesihatan Kuching menjadikan jumlah seramai 68 orang petugas telah disahkan positif COVID-19. Selain itu, berhubung isu yang tular di media sosial mengatakan bahawa semua sekatan jalan raya di Sarawak akan ditutup serta-merta mulai jam 6 petang dan rakyat tidak perlu untuk memohon permit perjalanan daripada polis untuk rentas sempadan di Sarawak adalah tidak benar. Saya ingin memberitahu bahawa di negeri Sarawak larangan pergerakan di antara daerah adalah masih kekal. Pihak polis akan mendirikan sekatan jalan raya di semua sempadan daerah untuk mengawal pergerakan di antara daerah dan orang ramai diperlukan untuk memohon kepada polis untuk dapat kebenaran kalau nak bergerak di antara daerah. Dalam sidang media sama, sejajar dengan laporan yang telah dibentangkan oleh Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Chin Zin Hing, JPBN memutuskan untuk membenarkan aktiviti sektor ekonomi dibuka dan beroperasi mulai 12 Mei 2020 di seluruh negeri Sarawak. Untuk itu, garis panduan pengoperasian sektor ekonomi yang ketat telah disediakan dan pemantauan oleh pihak berkuasa akan dijalankan bagi memastikan langkah-langkah pematuhan dan pencegahan dipatuhi di samping mengambil kira aspek kesihatan. We're going to publicize it in the newspaper tomorrow for 2 days, and then kita juga akan memberitahu kepada pihak-pihak di stakeholders mengenai SOP yang kita standard operating procedure yang perlu mereka patuhi. Mana-mana pihak yang berhasrat untuk membuka semula aktiviti-aktiviti ekonomi hendaklah memaklumkan notify only, no application, not application, notify atau memaklumkan kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana bahagian masing-masing. Berita seterusnya, penularan wabak COVID-19 telah memberikan ilham kepada Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM Daerah Miri membina satu prototipe alat pedal penekan bagi botol sanitasi tangan. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Lee Kim Sin berkata, ini merupakan usaha pertama dan julung kalinya dilakukan PBSM Miri. Jadi bagi pihak Jawatankuasa Bulan Sabit Merah Miri, saya ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada semua kaki tangan dan sukarelawan, sukarelawati yang terlibat dalam projek ini. Saya juga ingin ucapkan terima kasih juga kepada sokongan daripada Jawatankuasa, khasnya pengerusi kita, Datuk Panggil Tan Sri Dr. Josh Chan yang juga telah memberi sumbangan untuk beli bahan-bahan bagi pembinaan. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan penyerahan alat pedal penekan bagi sanitasi tangan rekaan Malaysian Red Crescent MRC daerah Miri di Miri pada Jumaat. Pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong ketika ditemui menzahirkan perhargaan atas usaha dan sokongan berterusan semua pihak khususnya
PBSM Miri dalam bersama-sama membantu memerangi pandemik melalui sumbangan tersebut. Bagi pihak Hospital Miri, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Lee Kim Shing dan juga rakan-rakan daripada Bulang Sabit Merah Miri kerana telah berjaya menyumbang dan telah pun menyediakan 100 food press sanitizer kepada pihak hospital dan juga klinik kesihatan. Bagi pihak KKM, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua sumbangan yang sangat kreatif ini. Hadir untuk menerima sumbangan ialah Pengarah Hospital Miri Dr. Jack Wong, Pegawai Kesihatan Bahagian Miri Dr. P. Ravi Warman. Berikut pula mengenai operasi sanitasi awam oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia di kawasan awam dan bangunan kerajaan bahagian Limbang. Pegawai kanannya, Zakariah Matnor, ketika ditemui UKAS pada Jumaat berkata, sehingga kini pihaknya telah membuat 35 operasi sanitasi awam di 10 pejabat kerajaan termasuk Bandar Limbang. Kita akan membuat di pejabat penjara pada bulan minggu depan, dan ini adalah situasi untuk pejabat di bahagian Limbang telah mencapai 10 pejabat lah di bahagian Limbang, dan situasi pada waktu malam kita buat di seluruh Bandar Limbang sebanyak 35 kali kita buat pada masa ini. Selanjutnya, laporan sumbangan bekalan makanan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balingian Abdul Yaakob Haji Arbi membabitkan 743 penerima golongan asnaf, surau dan masjid di kawasan berkenaan pada Jumaat. Pengerusi Masjid Al-Taqwa Balingian, Jamil Pai, ketika ditemui UKAS amat berterima kasih kepada Abdul Yaakob atas sumbangannya kepada golongan asnaf di Balingian. Saya Jamil Pai selaku pengerusi Masjid Al-Taqwa Balingian mengucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Encik Abdul Yaakob Haji Arbi atas sumbangan berupa makanan untuk asnaf pada tahun ini. Pengerusi Masjid Nur Iman Kuala Balingian, Marjuki Sahari, turut berterima kasih kepada Adun Balingian kerana membantu meringankan beban golongan memerlukan. Saya bagi pihak dari asnaf Kampung Kuala Balingian banyak terima kasih kepada Yang Berhormat Adun 58 Saudara Abdul Yaakob Haji Arbi kerana dapat membantu meringankan sedikit beban para asnaf Kampung Kuala Balingian untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang. Turut berterima kasih di atas sumbangan berkenaan Ahli Jawatan Kuasa Surau Nurul Islam Kampung Pulat, Balingian, Afendi Hanapi. Bagi pihak AJK Surau Kampung Pulat Balingian, ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Encik Abdul Yaakob bin Haji Arbi Dun N58 Balingian atas sumbangan beliau kepada golongan asnaf sempena Hari Raya Aidilfitri akan tiba. Beralih ke perkembangan di Sibu. Protem Baptism Sibu telah menyumbang 60 pek bantuan makanan kepada ketua isi rumah di 5 kawasan Dewan Undangan Negeri di Sibu. Agihan diadakan pada Jumaat dan dilaksanakan oleh pejabat daerah Sibu bertempat di Dewan Kompleks Islam Sarawak Sibu. Menurut wakil dari pejabat daerah Sibu, Cynthia Ong, seramai 48 ketua isi rumah telah menerima bantuan itu hari ini. Hari ini kami telah membuat pengagihan bantuan makanan kepada 60 pemohon dari 5 buah kawasan di bahagian Sibu, iaitu Bukit Aceh, Bawang Asal, Pelawan, Dudong dan Nangka. Setakat ini kami telah mengagihkan kepada 48 orang pemohon, tinggal 12 orang pemohon belum datang untuk mengambil bantuan makanan, tapi kami akan menghantar mesej kepada setiap pemohon yang belum datang untuk datang ambil pada hari ini. Mengakhiri buletin dengan video nasihat animasi Papa Pipi mengenai COVID-19. Sekian bersama saya, Ines Jonathan Seribu dan kru penerbitan. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari ukas.sarawak.gov.my atau di Facebook, Instagram, Twitter dan saluran YouTube Buletin UKAS.
Salam UKAS. Hari ini, kebenaran nak ajar anak-anak muda apa itu COVID-19. Dan kenapa kita tak boleh keluar berjalan-jalan. COVID-19 ni adalah virus yang boleh membuatkan kita sakit. Jahatnya dia. Antara tanda-tandanya ialah demam, sakit tekak, batuk dan susah bernafas. Walaupun belum cukup hujung bulan. Untuk elakkan dari terkena virus ni, kita kenalah selalu basuh tangan dengan sabun. Dan kita perlu elakkan dari pergi berjalan-jalan. Oh, kalau kita keluar, nanti kita sakit. Lepas tu, kita akan jangkiti orang lain. Betul tu, wahai anak muda. Kebenaran tak suka menjangkiti dan disakiti. Bahayanya. Kita kena duduk rumah. Barulah virus ni tak dapat jangkiti kita. Dan yang lebih penting, dia tidak dapat merebak. Biar dia forever alone. Elakkan dari bertemu dengan COVID-19. Tak payah jalan-jalan. Jimat duit kebenaran.